tidur dan umpamanya, ya. Jadi kalau hak makan tu, ya, hak makan itu dia boleh hilang, ya. Dia boleh hilang sekejap aja. Dia masuk dalam perut, dia proses dalam perut besar tu, dia proses dia masuk satu tempat lagi, untuk dia ada jadi benda nak buangannya, dia pun dah habis, dia keluar, ya, tak ada apa dalam perut dah. Habislah dia, ya. Hilanglah dia, ya. Dengan kita berehat lepas makan tu, duduk buat kerja apa, berehat ke, lepas tu malam tu kita tidur apa, dia duduk proses, besok pagi pergi tandai, habis dia buat keluar, ya, hilang, tak ada dalam perut ni, ya. Kok ada juga tu lemak sangkut sikit-sikit tu kena makan dah, pula jadi kolesterol banyak, ya. Habis dalam perut, ya. Dan hilang ia daripada perut besar dengan tidur atau umpamanya. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari. Ada juga sembelit kot, ya. Dia sembelit, dia lama sikit, duduk dalam perut lama, lepas tu baru dia keluar jugalah, ya. Beberapa hari kemudian hilang ia, ya. Hilang ia dengan makanan. Wah, dia sembelit sungguh lah. Hilang ia dengan makanan apa, pencahar, jula, makan ubat bagi hilang sembelit, lagi dia keluar, dia 2-3 hari tak mau keluar, makan tu dia pun keluar, ya. Habis, itu makanan, ya. Itu makanan masuk dalam perut apa semua, akhirnya dia keluar lah, ya. Akhirnya dia keluar. Lepas tu dia banding dengan yang masuk daripada telinga pula, dia kata hak telinga pula. Maka jika ada perkataan dalam berkekalan dalam, dan adapun perkataan, ya, adapun perkataan jatuh ke dalam hati, yang kita cakap masuknya, dia masuk tapi dia duduk lekat dalam hati. Mungkin apa pedih sangat ke, ya, terlampau dia kata kat aku, teruk semua dia kata kat aku, lekat dalam hati, ya, lekat dalam hati. Ini tak pandai keluar, ya. Tadi pula walaupun pergi tandas dia keluar, tapi dia tak mau keluar, ya. Dia duduk dalam hati, dia tak mau keluar punya, ya. Duduk dalam hati, jatuh ke dalam hati, maka terkadang-kadang berkekalan ia di dalam hati, seumur hidup, Masya Allah, sampai mati, yang lagi teruk, ya. Duduk dalam hati, terbukulah di dalam hati sampai seumur hidup, ya. Kalau sampai seumur hidup ni maknanya dia ada yang boleh sampai dia tak kawan dah, ya. Putus hubungan, lagi dekat dalam hati, tengok muka luar, tengok muka teringat, dia kata, ya. Itu pada sampai bila-bila tu ada dalam hati, ya. Panjang itu kalau dia tak baca hadis Nabi yang kata kita ni kalau nak berkelahi boleh lah berkelahi, tapi 3 hari je, ya, 3 hari je berkelahi. Lepas tu kita tebak balik dah, ya, kena bersalam balik, baik balik, ya, 3 hari je. Lepas benda tu, lepas 3 hari tu tanggung berdosa lah, ya. Kita tak mau pergi minta ampun balik, minta maaf balik, nak berbaik balik, ya. Ini dia kata kalau sampai seumur hidup, maknanya teruk lah, ya, sampai seumur hidup. Ini biasalah perkataan-perkataan hati, benda yang menyakitkan hati ni sampai mati, ya. Yang itu teruk sangatlah, ya. Dia benda yang boleh orang ni kadang-kadang yang dia boleh sampai lama tu, sampai mati ni, ya. Ada orang-orang dia juga, ada orang-orang yang dia punya naluri, dia sifat dia ni hak yang keras ni, hak jenis keras ni dia tak boleh, dia memang lama kalau boleh dia semua hidup. Tapi ada orang yang sikap dia taklah keras, hati dia tak keras sangat, ya. Dia terasa juga dalam 2-3 hari, tapi lepas tu dia elok balik, ya. Itu yang hatinya tak keras. Ada orang keras hati, ada orang yang lembut hati. Orang yang lembut hati ni kalau orang kata dia marah juga, ya, tapi marahnya taklah begitu lama, ya. Lepas tu dia elok balik, hilang balik, ya. Kalau keras hati ni, ni mungkin yang sampai seumur hidup ni keras hati lagi, ya. Dia keras. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan, ya, dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang-kadang
menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Akhirnya kalau yang dah dengar daripada telinga masuk dalam hati, dia berbuku di dalam hati, tak mau keluar, ya, sampai seumur hidup atau makan masa yang panjang masa dia, ya, yang akhirnya dia kata perkara-perkara itu akan membawakan kepada was-was dan akhirnya menyebabkan kepada kebinasaan yang besar, ya. Kalau dah hati sentiasa duk tak seronok, hati duk rasa duk fikir, duk dendam tak habis-habis lagi, ya, lama-lama tuan badan pun jadi kering, ya, dia kering badannya, ya. Susah hati duk fikir macam-macam, tak pernah lah senang hati. Ada yang dia fikir duk marah, dia dendam tak habis-habis lagi, ya. Dia tak boleh, dia sensitif sangat, ya. Bila duduk sensitif, manjam, bila nak sihat badan, kubur kering badan buatnya, ya. Orang tak fikir macam tu, dia hati senang, ya. Hati senang, dia lapang dada, kepala dia pun lapang aja, makan pun lalu, ya. Ajak pergi mana jom tak apa, tak ada fikir apa. Kalau ada terbuku dalam hati ni, Allah, ya. Dia fikir macam-macam, makan tak lalu, nak pergi sana sini tak seronok, buat kerja pun bukanlah sehebat orang yang tenang buat kerja, ya. Orang yang susah hati ni bila dia buat kerja kadang-kadang tak mau jadi, tak menjadi, ada je salahnya, buat tak betul, buat tak betul, pasal tak tenang, tak tenang, buat kerja tentu tak terlampalah. Kalau kerja pejabat, ya, pergi mengajar jadi cikgu pun kalau dah hati ni berserabut, ya, hati ni berserabut, masuk kelas tengok buka anak murid ni, tengok anak murid tu suka buka apa nama serabut, dia tengok buka dia lagi, dia serabut lah, ya. Silap sikit, lompat sana lompat sini, lari sana lari sini. Kalau dia duduk, dia pun sebagai guru yang dah tak tenang jiwa dia, jumpa anak murid yang buat macam tu, nakal macam tu, siap lah, ya. Siap lah itu yang masuk sahabat tu. Masuk sahabat cik bantai budak luka-luka buka-buka, pasal dia sendiri dah tak boleh nak kontrol. Itu maknanya hatinya dah tak tenteram kerana telinga tadilah, telinga tadi banyak sangat dengar benda-benda yang akhirnya bawa kepada kebinasaan, ya. Jadi maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya. Jadi orang yang ada akal, orang yang otaknya sihat, ya, orang yang berjiwa tenang, ya, orang yang berjiwa tenang ini, ya, maka fikirlah, dia pun fikirlah, telinga dia amanah Allah Subhanahu Wa Taala, gunalah telinga yang Allah amanahkan kepada kita ini dengan sebaik mungkin, pelihara dari segala perkara-perkara yang membawakan kepada kebinasaan dia sendiri, ya, dia sendiri, dan boleh juga bawa binasa kepada anak beranak. Kalau dah tadi habislah anak beranak, kita bukan isteri di rumah pun asyik nak kena marah aja, ya. Kalau pun isteri pula suami nak kena marah aja, sama-sama lah tu. Kalau isterinya jenis dengar macam-macam, balik popek, bola lah suami pun. Kalau suami pula dengar balik mulut tak dia diam, balik rumah ada saja lah yang tak kena, habislah, ya. Rumah pun jadi duduk kamu terumbang ambing, ya. Anak pun belajar daripada kecil, oh macam ni hidup, ya. Hidup rumah tangga macam ni rupanya, kena riuh rendah, mak macam ni, pak macam ni, mak macam ni. Hidup dia besar macam tu, nikah dia pun buat macam tu juga. Habislah. Jadi tak betul lah habis, ya. Jadi itu isunya, ya. Kita tengok dari kecil, ya, telinga, ya, daripada telinga dia, kita elok jaga telinga dia. Dia pun tak fikir dengan akal dia, dia jadilah, ya. Jadi orang yang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya, ya. Sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat, ya, Allah akan tanya. Amanah yang Allah berikan pada kita itu telinga tu, Allah bagi amanah dan akan ditanya kepada kita tentang telinga kita, ya, tentang telinga kita. Pokoknya telinga ni nanti telinga pun boleh bercakap, bukan mulut yang bercakap, ya. Bagi tahu apa yang kita buat. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata apa? Ya,
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Artinya bahawasanya pendengar dan pemelihat, inna sam'a wal basar, telinga, mata, wal fuada, dan hati, tiga-tiga tu sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Maknanya mata kita, telinga kita, hati kita akan dipersoalkan, ya. Apa yang kita buat, apa yang kita guna masa kita hidup atas dunia ni. Takat mana kita menjaga amanah yang Allah bagi pada kita, ya, untuk kita dengar, kita lihat, dan hati kita menentukan buat, ya, keputusannya macam mana. Hati kita nak berkata apa, ya, daripada apa yang kita dengar. Jadi makna kesemua itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada akan datang kita dulu lebih lah. Ada. Tak siapa tak kenal. Tak kenal tak apa lah. Apa ni? Cikgu Soekarno. Ada Cikgu Soekarno hari ni. Tak ada alukan lah, kalau ada lagi. Tak ada lagi. Tak maaf. Ada bukan tak kenal. Tapi sebagai kenal ni. Tak apa. Jadi itu keadaannya telinga kita, ya. Jadi apa juga pun, ya, apa juga pun bahawa telinga yang Allah jadikan ini jaga. Ada puasa ke tak puasa ke, di mana juga kita duduk, ya, pastikanlah kita menjalankan amanah dan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga telinga kita daripada perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerana faedahnya besar. Sebelum Allah menarik balik pendengaran, sebelum Allah menghilangkan pendengaran, ya, kerana banyak benda-benda yang tak elok mungkin, maka jagalah telinga kita, ya, supaya telinga kita itu benar-benar berfungsi untuk kita dengar, ya. Janganlah kita rosakkan telinga kita, ya. Dia Allah Taala bagi cipta telinga itu sesuailah dengan apa yang ada, ya. Allah Taala bagi dengar, kalau orang cakap telinga yang normal, yang biasa ni, bila orang bercakap kita dah boleh dengar, ya, itu yang normal. Tapi kalau dah telinga tu memang dah boleh dengar elok macam tu dah, ya, tak usahlah kita duk bagi lebih lagi pada dia, ya. Dia mampu takat tu saja, Allah bagi dah takat tu dia mampu dengar. Tapi kita nak bagi lebih kuat lagi daripada tu, kita dengar daripada apa yang Allah dah bagi, ya. Banyak kita hari ni anak muda lah, betul-betul dia tak pakai dah. Muda-muda ni, ya. Yang Allah bagi dengar, cakap dengar biasa tu dah okey dah Allah bagi. Tapi dia tak puas lagi, dia nak bagi lebih power lagi daripada tu. Dia kumpul. Dia kumpul kat lubang telinga dia tu. Bagi kuat lagi, lebih daripada apa yang Allah bagi, ya. Akhirnya rosaklah, ya. Kereta boleh bawa cakap tu saja lagu dia. Enjin tu macam tu lah, jangan duk perlerai lagi dah, ya. Perlerai lagi boleh kan, dia 2-3 hari lerai macam tu, lepas pergi, ya. Lepas tu tak dengar lah, masuk workshop lah, ya. Rosak kereta tu. Telinga pun Allah bagi dah hak dia, ini boleh dengar macam tu, elok dah dengar. Lebih pada tu bagi lagi, lama-lama dia dibuka, ya. Pekak lagi dia pekak, ya. Sampai dua-dua sumbat ni, pekak dengar tu, ya. Dia sumbat di sini, dengar tu dia naik sampai kepala kan, sampai otak ni, ya. Yang kepala ni dah naik sampai otak, yang badan ni digerakkan dengan getaran dia. Goyang itu yang dia, ya, bergoyang pada badan tu bila dah sini bergetar, ya. Ini pun dah, otak pun dah bergetar juga dengan kekuatan yang masuk di telinga tu luar, lebih melebihi batas yang Allah Ta'ala setkan untuk kita, ya. Jadi akan menyebabkan rosaknya telinga. Jadi kita kadang-kadang, ya, saja kita mencari, ya, padahal kita nak hidup lama lagi, ya. Kalau muda-muda tu umur 20, umur belah-belah tu dia nak hidup lagi
berapa tahun lagi? 40 tahun lagi, 50 tahun lagi ke depan nak hidup. Tapi kalau dah telinga tu bagi dah rosak awal-awal lagi dah, mana tak ada masalah telinga dia untuk masa depan. Ya, ada doktor boleh perbaik tu terpaksa lah pergi cari doktor, tapi tak serupa lah dengan telinga yang original yang Allah bagi. Ya. Itu penyakit orang muda ini. Ya. Nak sumbat telinga dia. Kalau dia buku Quran tu ada kat munasabah juga bunyi buka dalam buku Quran apa juga ya, innahu huwa shifaa'un wa rahmah ya. Tapi gunalah sekadar yang ketetapan yang dia bagi ya. Baik, itu cerita pasal telinga lah. Ya. Habis kita pasal telinga, nak masuk pula pasal lidah ni kita stop dulu berapa minit lagi. Kalau buku ada, kalau tak ada kita buka lah pun apa-apa cerita Ramadan Karim ya. Ramadan Karim ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, berada di bulan Ramadan yang tak berapa hari lagi ya. Itu pun tak tentu ya. Ada yang berangan-angan dah nak bercita-cita sampai Ramadan ya, rupanya sehari sebelum Ramadan Allah Taala panggil dia, tak dapat dia Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Doa kita supaya sampai ke Ramadan akan datang ya. 2-3 hari lagi kita menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita tunggu ini ya, ya, setengah itu dia nak meletakkan ya, supaya dia buat Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Maka dia pun berkata ya, dia pun berkata aku nak puasa lah tahun ini ya, pada bulan Ramadan ini dengan puasa yang amat baik, yang terbaik ya, kerana mungkin inilah Ramadan yang terakhir untukku. Dia fikir macam tu, dia letaklah macam tu. Bila dia fikir macam tu, dia akan buatlah yang terbaik ya. Sebab tak tahulah tahun depan boleh jumpa lagi ke tak boleh jumpa lah ya. Kalau jumpa lagi, alhamdulillah boleh jumpa lagi ya. Jadi untuk sebagai motivasi ya, supaya kita lebih menjaga Ramadan yang akan datang ini, kita buat yang terbaik, maka dia akan mendatangkan kebaikan pada diri kita. Jadi saya berhenti kitab ni dekat tajuk bab lidah ya, lidah. Kita masuk tahun depan. Perjumpaan kita sekali lagi ke depan kalau ada bab lidah ya. Ini semua. Jadi aku lupa hadza, astagfirullah li wa lakum. Saya mohon ampun dan maaf jika salah tersilap dalam fungsian kita ya, berkaitan dengan telinga ini dalam penawar hati ini. Mudah-mudahan dapat kita memanfaatkan apa yang kita dapat fungsi hari ini ya, menjagalah ya, puasalah ya, dalam arti kata puasa apa, bukan puasa awam ya. Puasa, kalau puasa awam ni dia tak makan tak minum je ya. Dia nahan daripada makan dan minum, itu puasa orang awam. Puasa khusus itu dia mula puasa luar dalamnya ya. Dia puasa tak makan tak minum, dia puasa segala panca indera dia ya. Telinga dia puasa, mata dia puasa, kaki, tangan dia, semua mulut dia, semua itu dia masukkan dalam dia berpuasa ya. Puasa khusus. Lagi satu tahap puasa yang paling tinggi, khususul khusus, para anbiya dan para rasul ya. Puasa yang tu habis semua, dalam hati pun dia puasa ya. Dalam hati pun dia puasa, puasa habis semua seluruh anggotanya, luar dan dalam ya, luar dan dalam. Kalau kita ni puasa khusus, kita pun tangan ni boleh tahan tak puasa, boleh lagi menahan. Telinga kita boleh lagi menahan, kadang-kadang hati kita tak boleh nak puasa ya. Hati kita ni terkadang-kadang dia kata juga ke orang, tapi dalam hati ya, tapi dalam hati ya. Salah dalam hati ha? Dalam hati ni kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu tahu ya, orang tu tak tahu siapa pun tak tahu kita dengan Allah je lah. Allah lah tahu kita ni kata orang ya. Itu
itu maknanya tak boleh puasa lah. Tak sampai tahap puasa khusus. Puasa khusus saja. Orang yang teruk lagi tu puasa umum. Puasa umum tu makan, dia tak makan tak minum je. Telinga dia tak puasa. Mulut dia yang tak makan tu dia boleh bercakap, dia bercakap tu dia tak puasa. Apa dia kata ni merapu lah macam-macam, ya. Telinga dia dengar lagu, dia dengar muzik, apa pula puasa juga. Dia dengar muzik macam-macam. Tapi dia puasa, itu puasa umum. Puasa khusus kita jaga segala anggota tubuh badan yang luar. Kalau kita boleh juga puasa dalam hati pun puasa, ya. Jaga hati kita, jaga perasaan kita, tak nak silap apa-apa, nak rasa hasad, dengki, marah, ya. Itu semua kita boleh kontrol, ya. Itu bolehlah capai juga puasa yang kualiti, yang ketiga, tahap ketiga. Tapi dia kata tahap yang ketiga itu puasa para nabi dan para rasul, ya. Itu dalamnya memang sekali bersih, luar dalam, ya. Itu puasa nabi. Puasa kita orang awam ni betul-betul hidup kita bercampur gaul hari-hari, ya, pergi sana kemari, ya, dengan keadaan ketahanan diri, dalaman yang tak kuat ni, ya. Kadang-kadang dia main juga macam-macam, ya. Itu tak tahap. Tapi tak, kalau boleh tu para aulia pun boleh sampai, tapi kita ni yang agak tak berapa tu dia boleh lah, mungkin sampai dekat puasa al-khusus. Tak pergi dengan khusus, ya. Tahap yang ketiga tu memang hebatlah, ya. Apapun kita bertekad dan berazam lah, ya. Kita bertekad dan berazam setiap hari puasa, setiap tahun kita berazam. Puasa tahun ini rasanya kita nak buatlah lebih baik daripada yang tahun sudah, ya. Tahun sudah juga tak mau baik, tahun ini nak lebih baik lagi daripada tu, ya. Yang puasa utamanya dari segi kita berpuasanya. Yang kedua dari segi amalan sunatnya. Amalan sunatnya, tahun sudah tak dah khatam sekali. Alhamdulillah dah boleh khatam Quran sekali. Tahun sudah tak boleh khatam juga, dapat sekerat dah, ya. Dapatlah dalam 10 juzuk lah. Lagi 20 juzuk tak ada dah. Habis dah raya. Tak ada habis, ya. Tak ada habis ni pasal baca seorang-seorang memanglah, kalau baca seorang-seorang boleh khatam tu alhamdulillah. Kalau di surau dia tadarus tu boleh lah habis khatam Quran di surau, tapi kongsi, ya. Dia kongsi, gotong royong, ya. Gotong royong baca boleh habis khatam Quran di bulan Ramadan. Gotong royong makna bertadarus ramai-ramai. Kalau hak seorang, kita ada juga setengah orang dia buat untuk gotong royong pun ada. Untuk individu dia pun ada, dia baca Quran. Ini hak di rumahnya. Duduk saja-saja dia duduk, tak, bukan masa bertadarus dengan kawan-kawan, dia ambil Quran dia baca, ya, untuk nak menghabiskan sebulan di bulan Ramadan, dia baca. Ini pun kadang-kadang ada yang boleh habis, ada yang tak boleh habis, ya. Kalau tak boleh habis, tahun sudah kita tercongak tengok tahun sudah sampai berapa juzuk. Tahun sudah bolehlah 15 juzuk, setengah Quran je boleh habis, setengah lagi tak habis. Tahun ni kok boleh berderai lagi, ya, baca lagi. Sambung tu maksudnya sepatutnya disambung lepas Ramadan lah. Lepas Ramadan sambung habis. Mai bulan puasa ni mula balik, ya. Mula balik. Kalau tahun lepas 15, tahun ni pergilah 20 kot, ya, lebihkan 10 juzuk. Maknanya lebih baik daripada tahun sudah. Adalah perbezaan. Adalah kita kata kualiti lebih baik dari segi pembacaan Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Nak cari pahala banyak, ya. Nak cari pahala banyak. Satu huruf 10 markah bagi. Kalau tak bulan puasa bagi satu je, ya. Bila bulan puasa ni ganda dari 10. Daripada 10 sampai paling tinggi kepada 700 kali ganda, ya. Allah bagi fadilat kelebihan di bulan Ramadan, pahalanya banyak. Satu huruf kalau 10 baca Quran habis, satu khatam satu Quran bulan puasa ni, ambil ke kalender tengok. Bolehkah kira? Kita kira dulu berapa huruf dalam Quran daripada mula tu sampai hujung, sampai khatam. Habis satu Quran hujung tu berapa ratus ribu huruf, kali dengan 10 dapat berapa pahala ni, ya. Kalau rajin nak kali.
Tapi itulah ganjaran yang Allah bagi. Itu kesempatan bulan Ramadan tu, ya, membaca Quran itu banyak pahala yang Allah bukakan berbanding dengan tak bulan puasa. Jadi ada bertekad, berazam bulan puasa ni nak bagi habis. Ya, kena ada pasal niat. Tak ada niat dia tak mau jadi. Berazam, berniat nak baca Quran, nak khatam Quran tahun ni bagi habis. Ya, itu maknanya kita memanfaatkan bulan Ramadan yang lalu juga macam. Ataupun dengan bersedekah dan sebagainya juga adalah merupakan ruang yang terbuka luas untuk kita mencari pahala sebanyak mungkin, ya, sempena bulan Ramadan ini, ya, dengan infak yang ada, duit yang ada, ya, kita ada duit lebih ke banyak-banyak. Bulan tak puasa sedekah juga, tapi tak banyak, taklah sebanyak di bulan Ramadan. Maknanya di bulan Ramadan ini lebih banyak lagi memberi infak dan sedekah, ya. Sama ada orang miskin, kanan yatim, kita buat beri goreng ke apakah, ya, buat sekolah ke, buat apakah, ya, sumbangan bina masjid ke apakah, bukan itu nak buka puasa aja, ya. Buka puasa pun bagus juga, ya. Itu pun juga yang bagus, tapi yang lain-lain juga boleh bersedekah di bulan puasa, ya. Ataupun bertekad juga lagi satu, ya. Tahun ni nak tunggu juga, nak tunggu juga bagi dapat malam Lailatul Qadar. Dia mesti ada. Dalam banyak-banyak hari 30 malam ke 29 malam tu, ya, ada hati tunggu dapat. Nak nunggu awal, nak nunggu daripada awal sampai ke ujung pun tak lalu, ya. Tapi sembahyang tarawih, sembahyang juga lah tarawih, ya. Sembahyang juga tarawih. Malam tu dia maghrib, malam dia, ya. Dia kira malam dia. Maghrib tu dah masuk malam dah. Malam dah tu dia nak datang, kadang-kadang awal pun ada, siang, tengah malam ada, ujung pun ada, pulang lah. Waktu yang isyak tu kena dah Lailatul Qadar. Dapat dah, ya? Dapat lah. Tu tak tunggu tengah malam lagi. Kalau tunggu tengah malam lagi, malam tu lagi dah dapat banyak, ya. Nah, malam tu, ya. Sampai fajar lah, ya? Hatta matla'il fajr, dia kata. Lailatul Qadar tu sehingga kepada terbit fajar. Sepanjang malam tu kalau beribadah kena malam tu 1000 bulan, ya. 1000 bulan. Cuma kata 83 atau 3 tahun. Umur boleh hidup 83 tahun beribadah. Semalam je macam hidup 83 tahun. Kita nak hidup 83 tahun pun. Nak mula ibadat pun bukannya daripada kecil. 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun balik tu baru nak kira, ya. Yang 10 tu habis lah. Ini nak pergi sampai 83 tahun beribadah bukan senang, ya. Cari malam tu semalam aja, ya. Tunggulah, ya. Musim bola ni dah lagi lah 4 bulan tu orang ni. Tapi bangun je lah, kata dah bangun tu tak apalah nak tengok bola, bangun dah, tak bangun subuh, bangun dah tengah malam tu, ya, bulan puasa pula ambil lah sepatah pergilah sembahyang tahajud, 2 rakaat pun jadilah, ya. Lepas tu nak tengok bola pun tengoklah. Sambil tengok bola tu pula nak baiknya peganglah tasbih. Ya, pegang tasbih tengok bola boleh tak apa. Tangan tu subhanallah subhanallah. Gol tu terlepas habis. Lepas tasbih pun tengok lagi pula, ya. Boleh duduk sudah nak manfaatkan, ya. Malam puasa nak tengok bola juga. Bangkit tengok anak bola pegang tasbih. Nak baca Quran takut tak mata tengok Quran tak tengok bola. Dah juga tengok bola, pegang tasbih mata tak tengok Quran apa. Tapi tengok TV tangan. Allah, ya. Ikhlas lillahi ta'ala sampai itu bertasbih. Adalah juga pahalanya, ya. Jadi dah tak jumpa juga, dah tak lalu juga. Dia kata ada hadis yang datang daripada Nabi SAW mengatakan, ya, ada juga yang mengatakan 10 akhir Ramadan, ya. Tunggulah 10 akhir. Aku nak bagi dapat jugalah. Kau mana pun tahun ni 10 akhir tu penuh. Tak memang tiap-tiap malam bagi, ya. 10 yang akhir tu. Mana nak takut memang 10 akhirnya dia datang, mana-mana malam daripada 10 tu ada, ya. Dapat
beramal seperti 1000 bulan. Ya. Kita tak tahu, Allah Ta'ala tahu kita dapat. Ya. Kita tak tahu kita dapat sebenarnya. Kita tak tahu kita dapat pun. Allah tahu kita dapat. Ya. Kita buat 3 bulan kita dapat. Adalah sedikit-sedikit bayangan-bayangan, tapi esoknya lah baru tahu. Ya. Besoknya Roto tengok keadaan cuaca dia agak naik sikit. Dia kata ada pokok-pokok dia nampak macam letok sikit. Ya. Itu bayangan-bayangan lah. Tapi kita memanglah kita tak tahu. Ya. Kita tak tahu. Kalau kita tahu kita dapat lah. Aku dapat dah tahun lepas dah ni malah lah tak bangkit. Ya. Sebab Allah Ta'ala tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu kita dapat. Mana kita akan mencari. Ya, tapi pastilah. Ya, kalau sepenuhnya daripada 1 sampai 30 tu kita buat, pasti dapat. Ya, pasti dapat. Yang kita duk kata dapat tak dapat ni bila kita apa kata? Celup-celup. Celup-celup. Hari ni bangkit, hari ni tak bangkit, 2 hari ni kita bangkit, esok bangkit pula. Mana tak bangkit tu yang ada. Yang kita ya. Jadi itulah bertekadlah dapat yang tu. Ya. Sebab umat Muhammad ni umurnya tak panjang. Ya, umur tak panjang. Carilah amalan-amalan yang perlu kita dapat banyak walaupun umur pendek, tapi pahalanya dah banyak dapat. Ya, itulah rebutlah peluang-peluang amalan-amalan yang berkat seperti ini untuk kita dapatkan pahala yang berganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lapuk dekat tu tak ada. Tak apalah. Jadi saya ada nak tanya apa-apa kan? Kalau tak ada, tak apalah. Saya ucapkan selamat menyambut ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak dan selamat melaksanakan amal puasa di bulan Ramadan dan melakukan amal-amal sunat di bulan Ramadan. Ya, kita doakan semoga Allah menyihatkan tubuh badan kita. Ya, Allah sihatkan tubuh badan kita untuk kita boleh beramal dengan baik dan sempurna. Ya, semoga Allah menerima segala puasa-puasa kita, ya, menjadi amalan yang baik dan Allah memberi ganjaran dan kita dapat, ya, malam Lailatul Qadar yang kita cari-cari, yang kita tunggu-tunggu di malam bulan Ramadan yang berberkah. Jadi saya mohon ampun dan maaf jika tersalah, tersilap, terkasar dan tersilap kata, ya, dalam permintaan saya dalam perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberi segala keampunan itu kepada kita semua dan memberi berkat kepada kita semua. Aku berdoa astagfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ja'alna min ibadika al-faizin. Allahumma ja'alna min ibadika al-muttaqin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan atas ucapan kepada Fadil Ustaz dan beliau insya-Allah. Mungkin Ibu Soekarno tak main insya-Allah. Saya tak pasti sedang menunggu ya. Ada pilihan besok insya-Allah kuliah bersama dengan Fadil Syekh Rahmanuddin. Insya-Allah bergantung kepada kondisi Syekh lain. Mana kalau kata Syekh Garat terus sampai terus pergi kuliah, mungkin kita akan teruskan dengan kuliah Syekh di Masjid Penabawu besok insya-Allah, Syekh Rahmanuddin. Kalau tak, mungkin akan digantikan oleh Ustaz lain macam tu insya-Allah. Saya difahamkan Syekh dijangkakan sampai mungkin lebih awal sikit, dan mungkin malam ni mungkin dah sampai dah. Dan difahamkan macam tu. Kalau malam ni boleh sampai, sempat rehat insya-Allah, besok mungkin boleh ada kuliah Syekh Rahmanuddin di Masjid Penabawu. Bergantung pada Syekh Nyari lah macam tu. Dan asal cukup saya kata
Apa kalau Cikgu Soekarno mai, saya jumpa anda lah. Kan, masa nak kata kita pun dah habis lah. Jadi kita sama-sama tangguh kuliah kita ni dengan tasbih apa pun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni ya di Masjid Al-Aman Pak